Ranking of Kings of Anime 2021 sekarang masih lagi dia carry, ongoing. 2022 pun dia masih carry, dia masih angkat anime. Top anime nih dia mempunyai ranking yang tinggi, bukan setakat dia punya nama Ranking of Kings, tetapi memang itulah kesinambungan dia punya ironi dia. Anime ini mendapat ranking yang tertinggi, yang 9 ke atas di Crunchyroll, Gogo Anime, and so on. Setiap site anime dia punya sengat lain macam. Walaupun dia punya art style dia macam childish, chibi miniature yang ala-ala mini, dia sebenarnya dia terpedaya dengan dia punya art style. Ini dia sebenarnya anime ini mengandungi plot yang betul-betul dark, yang tak dapat dibayangkan lah. Dia punya jalan cerita ni, dia mengandungi unsur-unsur yang kejam lah, boleh dikatakan gitu. Oke, ini untuk fans semua, untuk peminat Osama King. Video ini memang mengandungi spoiler yang berat. Memang ini saya target untuk kita semua yang dah kenal secara betul nih anime ni Osama King. Tak perlu saya nak bagi tahu lagi jalan cerita, plot, sinopsis semua. Just saya nak share review daripada pandangan saya, thought saya dengan saya punya teori sikit. Ini sampai ke sekarang nih saya tengok episode 16. Oke, follow sampai episode 16. Saya tak tengok manga, saya just follow anime. Saya tak nak tengok manga untuk Osama ranking ni sebab saya perlukan dia punya majestic, dia punya sound effect, emosi yang betul-betul masuk dalam hati, unsur-unsur plot twist, surprise, itu saya perlu. Itu saya tengok manga untuk anime ni. Si Boji, Prince Boji ni, sejak lahir dia dah dah disumpah perjanjian antara Demon dengan bapak dia. Setiap kekuatan yang kena bagi oleh Demon kepada bapaknya, iaitu Boss, King Boss, dia punya cagaran adalah anak dia, keluarga dia. So sebab itulah pembesaran Prince Boji ni dia terbantut, dia tak membesar secara normal. Sebab dia ni bangsa jin, ini bangsa giant. Bayangkanlah kenapa giant yang besar gitu tiba-tiba jadi kerdil-kerdilnya, lebih kerdil daripada manusia. Dan dia ditarik lagi dia punya sifat-sifat, dia punya sense dia yang seperti peka, bisu. Kekuatan dia, strength dia dah ditarik, dibagi kepada ayahnya sebagai cagaran antara perjanjian ayahnya, iaitu King Boss dengan Demon. Itu salah satu sebabnya lah kenapa MC ni yang membuatkan saya tertarik. X Factor dalam cerita ni lah, dia lain dari yang lain. Dia punya MC, walaupun buat duit senang, dia punya voice actor tak banyak cakap, tapi still kita dapat impact dia punya emosi, kita dapat follow jalan cerita, kita boleh relate dengan diri kita, kaitkan diri kita. Sebab dalam cerita ini dia memang betul-betul mainkan di sisi emosi lah. Plot twist jalan cerita tu, saya memang susah nak predict plot cerita Osama King dari mula. Walaupun saya ni kaki anime sejak dari tahun 2000 lagi, saya dah banyak tengok anime yang big, tetapi Osama King ni memang disalut. Wajib salut kepada Osama King. Salah satu yang X Factor yang terdapat di dalam Osama King ni, character development. Saya tengok ni Bochi, ialah dari tak ada kekuatan apa-apa, dia berjumpa dengan Despa di training. Despa ni pun saya ingat macam Jiraiya Quote ataupun Sensei Relic, Master Relic, tetapi bukan. Bukan sama sekali, bukan. Dia mempunyai determination sendiri, falsafah dia sendiri. Walaupun dia perlukan duit jual tu, itu standard lah bagi kan, itu ganjaran untuk kamu lah. Tapi saya tertarik dengan Despa ni, dia mempunyai solution. Tak ada superpower Despa, dia just thought analysis, dan dia berikan kepada development kekuatan Bochi ni, di mana dia analisis kenal pasti apa kekuatan yang boleh di up yang ada pada Bochi ni. Jadi dia nampak yang si Bochi ni dia menggunakan teknik tusukan yang tepat, tusukan yang jitu ke point yang sebenarnya, di core yang pusat yang perlu ditikam, yang betul-betul yang boleh memecah belahkan struktur ataupun objek yang besar. Dan di sana dia asah betul-betul, dia develop skill serangan Bochi ni di sana. Saya memang betul-betul macam mana dia boleh build karakter gitu percaya lah. Mantap sekali. Dan saya tengok kenapa King Boss dia dah ambil balik badan si Daida daripada di incarnate balik. Perancangan Miranjo dengan King Boss ni, kenapa mereka mengambil kriminal daripada Underworld Kingdom sampai King Desha dengan Despa terpaksa membuat sesuatu
sesuatu yang agak drastik juga lah, seperti menyerang ataupun invade ke dalam kingdom boss nih. Miranjo dia merancang plot mengambil ataupun membebaskan kriminal daripada underworld nih ke castle orang, ke istana mereka. Saya berteorikan, oke, saya tengok manga ini just teori anime saya. Kalau nak gelak-gelak aja untuk pendengar manga, untuk yang pendengar apa video kan, pembaca manga, kalau nak gelak-gelak lah saya punya teori. Saya merasakan yang ini adalah plot antara Miranjo dan King Boss merancana untuk kebaikan Bocchi. Okay? Satu, dia mencipta chaos nih, ataupun dan mencipta satu situasi yang boleh menggugat keamanan kingdom mereka nih, mereka punya empire, dan mereka perlukan hero untuk menyelamatkan negara mereka ni sendirilah. Oke, kenapa saya cakap begitu? Sebab tengok begini. Sebab di dalam dunia Osama King nih, setiap negara ada ranking. Dia orang merebut siapa yang teratas untuk menjadi king dunia, world of king. Ya, sekarang yang ranking kedua si Desha tu lah, untuk menjadi king of the world. Yang ranking pertama dia mesti satu strength, lepas tu dia kena ada influence, kekayaan, strategis, kekuatan army, ekonomi, sosial, semua ni mesti tip top, mesti padat padu. Dan itulah salah satu sebab penyebab untuk menjadi king of the world. Itulah main target untuk Osama King ni. Sama sekali matlamat yang perlu dicapai oleh Bocchi. Jadi saya beranggapan King Boss ni memplot sebuah rencana dengan Miranjo ni untuk mencipta ni chaos ni sendiri. Dan mereka mencipta malapetaka dan mereka melahirkan seorang hero yang akan menyelamatkan negara mereka. Jadi dah terbukti Prince Bocchi dapat menyelamatkan kingdom mereka. So totally Prince Bocchi dia akan dapat nama, fame dan kekuatan, dan nama dia akan dikenali seluruh dunia. Okay, itu salah satu penyebab, salah satu X factor lah, ataupun sebab yang membolehkan Bocchi ini menjadi king of the world dan menjadikan dia antara ranking yang tertinggi lah. Sekiranya dia menjadi raja, boleh bersaing lah untuk menjadi raja dunia. Untuk teori yang terusnya, Desha ni, kenapa dia memerlukan kepala demon ni, saya beranggapan untuk previous perang sebelum ni, perang dunia yang mereka sebelum ni lah, antara underworld ni, kan Oken tu. Oken ni di reveal adalah salah seorang daripada putra underworld, kaum kerabat mereka juga sendiri. So mungkin dia terkorban, begitulah dia terkorban, macam gitulah. Sebab perang sebelum ni kan dia masih ada si Oken ni, Desha dengan Despan. Mereka ni ada beradik lah, royal. Dia membuat perjanjian dengan demon tu untuk mendapat immortality, untuk mendapat umur yang panjang. So dia punya kontrak ni, memang setiap kontrak antara demon dengan manusia, dia mempunyai kesan buruk, kesan sampingan, ataupun yang ganjaran untuk demon tu lah apa yang dia nak. Bagi saya demon tu dia nak peribadian, perasaan kemanusiaan si Oken ni, dan itulah dia dapat. Itu adalah kontrak perjanjian antara Oken dengan demon tu. So si Desha ni dia perlukan, dia nak meteraikan perjanjian tu, dia nak putuskan perjanjian demon tu dengan Oken supaya Oken dapat bersemadi dengan tenang. Dia tak nak si Oken ni terus immortal, dia nak kebumikan secara aman. Sebab itulah kenapa dia bersungguh-sungguh nakkan kepala demon tu. Untuk yang si Miranjo ni, kenapa dia berada di dalam cermin tu, ialah dia ditengok kan episode yang previous ni, kenapa ibu si Bocchi ni mati disebabkan plot daripada Miranjo yang membunuh ibu kepada Bocchi ni, The Queen Shina, pertahankan Bocchi. Miranjo ni kan orang kanan assistant King Boss. So saya tak tahu kenapa dia plot nak membunuh ibu Bocchi ni. Ini tu adalah salah satu agreement, perjanjian antara demon dengan King Boss. Sebab itulah untuk mendapatkan kekuatan terus konsisten, King Boss terpaksa korbankan ahli keluarganya. Step satu, sampailah ke anak dia yang terakhir, yaitu Daida. Korbankan untuk dia hidup balik, resurrect balik. So dalam plot Miranjo membunuh Queen Shina ni, dia tertangkap sendiri, dia terkena hit, ditembak dengan anak panah tu. So dia dalam keadaan separuh mati, terus kan nampak kaki demon tu mungkin di sana. Dia berjanjian dengan demon tu, dia nak hidup, tapi demon tu boleh engkau nak hidup tapi engkau kenalah hidup dalam cerminnya, gitulah. So masing-masing mempunyai dia punya rencana sendiri, masing-masing ada matlamat sendiri. Inilah kenapa Osama King ni dia mempunyai
satu X factor yang unik, dan kenapa dia dapat menarik minat pelbagai para watchers, para penengok anime ni, dari segi dark plot, unik, art style. Itu bagi saya lah. So sekarang ni untuk season ni Osama King akan berlangsung selama 23 episod. So stay tune, subscribe untuk Patah Studio. Bagi saya itulah kenapa Osama King ni layak untuk dinobatkan sebagai anime yang terpopular ya, ataupun yang layak mendapat spot nomor 1 untuk tahun 2021 bagi saya. Bagi kamu itu masing-masing ada dia punya fikiran sendiri kan. So